الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam sesi kuliah subuh kita di secara langsung. Mudah-mudahan pertemuan kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan semalam saya mohon maaf tidak ke udara tafsir pimpinan surah Luqman seperti yang telah kita rencanakan, kerana kemarin adalah hari 15 Syaban di mana kita semua berpuasa. Saya beri masa kepada sahabat-sahabat untuk berbuka puasa dengan selesa bersama dengan keluarga. Insya-Allah malam ni kita sambung tafsir surah Luqman insya-Allah. Baik kawan-kawan dikasihi sekalian, dalam kuliah kita sebelum daripada pagi kemarin ialah kita baca beberapa golongan yang kalau bertemu dengan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan murka ataupun akan marah kepada mereka. Pagi ni pula kita nak sambung lagi, iaitu bila kita pergi di hari akhirat, kita akan bertemu dengan satu keadaan yang dinamakan pemberian buku catatan amalan kita. Pemberian buku catatan amalan kita. Kita ni sahabat-sahabat sekalian, sebenarnya kita akan melalui beberapa stesen, beberapa nuktah dalam kehidupan kita yang kita semua manusia ni kena follow dan kena lalu. Katakanlah kereta api daripada Tupak nak pergi Kuala Krai, ia terpaksa kena melalui Wakaf Baru, Tanah Merah, Kuala Krai. Jadi dia tak boleh pergi kod lain. Samalah juga dengan yang ni. Jadi akhirat ini kita akan bertemu mula-mula dengan mati. Lepas mati kita punya prosedur kita akan dikafankan, kita akan dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Selepas kita ke bumi, kita masuk kubur, kita bertemu dengan muka nakir, kemudian kita bertemu dengan kebangkitan, kemudian kita bertemu dengan keadaan kita di padang mahsyar, kemudian kita bertemu dengan penerimaan buku amalan, perbicaraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, keputusan perbicaraan di hadapan Allah. Kemudian kita akan bertemu lagi dengan minum air di kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, rezekikanlah kami untuk minum air di kolam Nabi. Kemudian selepas daripada tu kita akan meniti titik yang siratal mustaqim, kita semua akan pergi. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Wa in minkum illa wariduha, setiap daripada kamu pasti akan melalui setiap siratal mustaqim, yang di bawahnya neraka dan di atasnya ada titi. Kemudian barulah kita lepas selamat daripada yang siratal mustaqim, kita akan bertemu satu kawasan yang kosong. Di sana ada tempat perhimpunan di kalangan ahli-ahli syurga. Kemudian barulah kita akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesudahannya. Baik, tajuk kita pada pagi ini ialah kita akan menerima buku amalan.
setiap daripada kita, setiap daripada hamba ini lahu sahifah musajjalah. Bagi dia ada buku-buku amalan yang sudah pun direkodkan. Apa dia terkandung dalam buku amalan ini? Segala amalan kebaikan dan kejahatan, segala aktiviti yang kita buat atas dunia, khairuha wa syarruha, sama ada baik ataupun jahat. Kitab ini, buku ini adalah satu buku yang tidak tertinggal padanya benda kecil yang kita buat ataupun benda besar yang kita buat, illa ahsaha, melainkan semuanya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan pada kita di hari akhirat, liyaqra'ahu, supaya kita baca sendiri dan kita melihat sendiri akan amalan kebajikan kita. Kemudian cara menerima buku ini berbeza di antara seorang hamba dengan seorang hamba yang lain. Kalaulah seseorang itu beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala beri kepada dia di sebelah kanannya. Kalaulah orang ni bila terima buku amalan di sebelah kanan, maka dia bertemu dengan ahli dalam keadaan dia gembira. Manakala ahli maksiat, ahli munafik pula, dia akan menerima di sebelah kirinya, di belakangnya, dan ini orang yang akan celaka pada hari akhirat kelak. Selepas daripada berlaku soal kepada amalan dan aktiviti hamba ini, diberikan buku amalan dia daripada kebaikan dan juga kejahatan. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idha as-suhufu nushirat, apabila segala buku amalan itu disebarkan. Nushirat makna disebarkan. Setiap daripada kita manusia ini, kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap segala yang kita buat, sama ada baik ataupun buruk. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi suratil Isra, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Quran surah Al-Isra ayat 13 hingga 14. Allah Subhanahu wa taala kata, setiap daripada kita manusia, tiap-tiap individu semua ini akan membaca buku amalan dia sendiri. Dia akan tengok buku amalan dia ni sendiri dan dia akan tahu kesudahan dia. Ibarat beginilah sahabat sekalian, kita buat bandingan di dunia yang mudah. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita satu buku yang hari ni 15 Syaban, apa kita buat? Hari ni 16 Syaban, apa kita buat? Hari ni 14 hari bulan 4, apa kita buat? Maksudnya, setiap aktiviti kita, daripada kita bangun tidur pagi sampai kepada kita tidur balik, semuanya ditulis oleh Allah, baik benda kita buat ni kecil atau benda kita buat ni besar. Katakanlah misalnya, yang baik itu ditulis dengan dakwat warna hitam, yang jahat itu ditulis dengan dakwat warna merah. Ini contoh saja ya, tidak ada nas yang menyebut dakwat warna apa. Cuma saya sebutkan untuk kita mudah faham. Katakanlah yang baik dakwatnya warna hitam, yang jahat dakwatnya kita kata warna merah. Kita boleh tengok mana banyak hitam dengan merah. Jadi setiap daripada kita ni, kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasibah, cukuplah kata Allah Subhanahu wa taala, diri kamu pada hari itu menjadi penghisabannya. Kamu sendiri je tengok, kamu sendiri je kira, kamu sendiri je hitung. Sebab itulah kita nak dalam sahifah amalan kita, dalam buku amalan kita ini, kita semua kena tulis yang baik-baik. Bagaimana cara nak tulis dengan yang baik-baik? Tulis yang baik-baik ini ialah kita buat yang baik sebab Allah Ta'ala beri kepada kitanya
ada dua malaikat yang sentiasa menulis amalan kita. Qala Allah Ta'ala, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, tidak ada satu benda yang diucapkan oleh kita manusia, ya. Dah sebut ucap ni sebab ucapanlah yang paling banyak kita buat. Ma yalfidhu min qawlin, yang kita lafaz, illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, di sisi kita itu ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Raqib dengan atid ini pun tuan-tuan ada pelbagai tafsiran ulama. Ada ulama kata raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Ada ulama lain kata raqib atid di sebelah kanan, raqib atid di sebelah kiri. Begitulah yang disebutkan oleh alim ulama kita. Sebab jangan duk rusing, apa yang kita buat atas dunia ini ada juru tulisnya yang bernama raqib dan juga atid. Kemudian manusia bila pergi hari akhirat, ada dua kumpulan, dua cara menerima buku amalan. Yang menerima pertama, golongan yang menerima buku amalan, bukunya, kitabnya dengan sebelah kanannya. Orang yang terima dengan sebelah kanan dia, fayuhasabu hisaban yasira. Orang ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang begitu mudah. Dan dia akan kembali kepada ahlinya dalam keadaan dia rasa dia berjaya. Dia hilang rasa kebimbangan dia bergembira kerana dia mendapat buku amalan dengan tangan kanannya. Dan dia mengangkat kepala dia di kalangan ahli-ahlinya berkata, seperti mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut ada satu kumpulan manusia ini pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala kata golongan yang menerima buku amalannya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun mana-mana manusia yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan buku amalnya dengan tangan kanannya, boleh ambil buku dengan tangan kanan. Fayaqulu, maka ia akan berkata dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya, nah, bacalah kamu akan kitab ini. Boleh ni kan? Baca ni buku amalan kawan ni. Kalau kita kata anak-anak kita SPM lah, biasa SPM dapat 10A plus, balik rumah, abah, semua orang boleh baca, masuk Facebook. Tapi kalau orang boleh 10E, tak ada orang masuk Facebook Rizal SPM ni, dia boleh 10E, tak ada. Jadi orang ni, orang yang boleh buku amalan dengan sebelah kanan, dia berkata apa dia? Fayaqulu ha'umuqra'u kitabiyah. Bacalah akan buku amalan aku ini. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya dia kata, aku telah mengetahui dengan yakin bahawa aku akan menghadapi hitungan amalanku pada hari yang Allah Ta'ala tentukan ini. Maka apa jadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang menerima buku amalan dengan tangan kanan ini, dia akan hidup dalam keadaan yang senang lenang lagi memuaskan. Senang lenang kerana kita mendapat nikmat daripada Allah Azza wa Jalla di hari yang tidak ada gunanya segala harta dan juga anak pinak. Orang boleh buku amalan tangan kanan ini, fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Tempat tinggalnya adalah di syurga yang tinggi darjatnya. Dalam syurga ni Allah Ta'ala sebut lagi sebagai ringkasannya, Allah kata qutufuha daniyah. Buah-buahan dalam syurga itu adalah
dekat untuk dipetik. Dalam syurga ni gambarannya ialah buah-buah yang kita nak makan dalam syurga ni mudah untuk kita petik buah syurga tadi. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Maka Allah Ta'ala persilakan ahli syurga ini menikmatinya dengan dikatakan, makanlah kamu, minumlah kamu sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya. Kenapa? Dengan sebab amalan yang dibuat oleh kita masing-masing. Ini golongan pertama yang menerima buku amalan dengan tangan kanan. Maka orang ni, kawan-kawan sekalian, orang ni akan mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita semua dapat nikmat daripada sebelah tangan kanan kita, insya-Allah. Yang kedua, ada satu golongan manusia yang kedua menerima buku amalan dengan tangan kiri dan daripada bahagian belakangnya. Dahlah sebelah kiri, ambil pula di bahagian belakang. Ini tandanya golongan yang hina. Allah Subhanahu wa taala jadikan orang yang hina ni pasal apa? Sebab waktu dia hidup di atas dunia ini dhayya'a umurahu, orang ni dia telah meluputkan umurnya di alam dunia. Dia khianat umur dia ni perhabis kat si tuan-tuan semua. Tidak bermanfaat. Sebab tu kita kena ingat bahawa pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan tanya kita beberapa soalan. Di antara Tuhan tanya ialah wa an umrihi fima afnah. Umur yang kamu ada ini di manakah kamu habiskan? Itulah kita kena jaga molek umur kita ni. Masa yang kita ada ni kita kena jaga baik-baik supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan nikmat pada kita. Masa kita ni tu hari sehari 1440 minit. Kita kena faham ni. 60 minit kali dengan 24 jam, dia keluar jawapan dia 1440 minit. Dari 1440 minit ni, minit demi minit, saat demi saat, apa yang kita buat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ni, orang yang celaka ni ialah kerana dia hidup di alam dunia, dia telah meluputkan umurnya. Bila dia luputkan umurnya, tak buat benda baik, khasirah, maka dia akan rugi di hari akhirat dia. Orang ni pula bila dia jumpa dengan Allah Ta'ala, muka dia menjadi hitam legam. Jadi orang ni tuan-tuan semua kena ingat. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut surah Al-Insyiqaq ayat 10 hingga ayat 12. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thuburan wa yasla sa'ira. Allah Subhanahu wa taala kata, dan sesiapa yang diberi menerima surat amalnya dengan tangan kirinya dari sebelah belakangnya, dahlah dia ambil buku amalan dia dengan tangan kiri dia, dari sebelah belakang dia, orang ini fasawfa yad'u thuburan, maka ia akan meraung menyebut-nyebut kebinasaannya. Di saat tu sahabat-sahabat sekalian, dia akan merau-rau menyebut binasa dia. Tapi merau pun apa boleh buat? Atau orang tua kita besar sama, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Fasawfa yad'u thuburan, orang ni dia merau-rau kerana kecelakaan dia. Wa yasla sa'ira, dan orang ini sahabat-sahabat sekalian pada hari akhirat kelak dia akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat ini keadaan masa depan kita di hari akhirat kelak. Kalaulah kita ni terima buku amalan dengan tangan kiri, wal iazu billah. Dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-29 Allah sebut lagi perihal orang yang terima buku amalan dengan tangan kiri. Qala ta'ala wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah.
Allah kata ada pun orang yang diberikan menerima buku amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata dengan penuh sesalnya, alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan kitab amalanku. Allah, kalau aku Tuhan tak beri buku kat aku lagi bagus. Pasal apa? Sebab dia terima buku amal dengan tangan kiri. Kerana dia orang yang celaka hidup di alam dunia ini. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Dia tahu dah dia tak dapat apa-apa daripada hitungan amalan dia. Soalan rahmat, soalan syafaat tu cerita nombor 2 sahabat sekalian. Ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu menjadi kematian pemutus yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkit-bangkit lagi. Allah kalau lagu ni dia kata molek sangat kalau aku mati, aku tidak dibangkitkan oleh Allah. Pasal apa? Dia tahu dia sudah celaka kerana kejahatan yang dia buat di atas dunia ini. Ma aghna anni maliyah. Pada hari itu tuan-tuan apa dia kata? Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikit pun. Harta yang kita yakin, harta yang kita ada tidak boleh menolong kita ni walaupun sedikit sahabat sekalian. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Kuat kuasaku dan hujah-hujahku membela diri telah binasa dan hilang lenyap daripadaku. Maknanya orang ni di hari akhirat dia menyesal. Apa aku hidup di atas dunia? Apa aku boleh buku amalan? Harta aku banyak gimana boleh tolong kepada aku bila aku pergi di hari akhirat semua sekali. Harta ni betul kita nak tuan-tuan semua, tapi kita nak harta kita menjadi pembantu kita di dunia dan pembantu kita di hari akhirat. Pembantu kita di alam dunia, pembantu kita di alam akhirat. Ni yang kita nak. Banyak orang ada harta, dia bangga dengan kehidupan yang selesa di alam dunia. Dia tidak penting kepada kehidupan di alam akhirat. Cuba kita fikirkan baik-baik akan nikmat daripada harta tadi, supaya harta kita menjadi pembela kepada kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang terima buku amalan dengan tangan kiri ini, Allah Taala kata, khuzuhu faghulluh. Lalu Allah Taala perintahkan malaikatnya, tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah ia. Malaikat mengingat orang ni, membukah orang ni. Bagaimana? Summal jahim salluh, kemudian bakarlah dia dalam neraka jahim. Selain dia bakar tuan-tuan sekalian, summa fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluku. Selain daripada bakar, masukkanlah dia dalam lingkaran rantai besi yang ukuran panjangnya 70 hasta dengan membelik-belikkan ke badannya. Ini pasal apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Kerana orang ini masa hidup di alam dunia dulu, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka ni juga masa hidup di alam dunia dulu tidak menggalakkan orang memberi makan kepada golongan miskin. Ini contoh, ini dua golongan. Satu golongan terima buku amalan di sebelah kanan, satu lagi terima buku amalan di sebelah kiri. Mudah-mudahan kita dapat di sebelah kanan, insya-Allah. Lepas kita terima buku amalan ini sahabat sekalian, lepas kita terima buku amalan kita ini, bermulalah pula fasa berikutnya, iaitu pembentangan amalan dan juga hisab. Dah terima buku dah, baca buku dah, pergi bentang pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lepas kita bentang di hadapan Allah, kita akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita akan ditimbang akan amalan kita itu. Apa dia pembentangan ini? Pembentangan ini ada dua arti. Satu, pembentangan makhluk seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala kata dalam surah Al-Haqqah, pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk hitungan amalan. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi kepada Allah dari perkara yang tersembunyi. Hari ini kita bentang belaka. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida. Allah Ta'ala kata wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna, kamu telah bertemu dengan Allah Ta'ala, kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana aku jadikan kamu di awal kejadian kamu dahulu. Jadi kawan-kawan dikasihi sekalian, kita berbaris di hadapan Allah untuk kita bentangkan segala amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bila kita bentang ini, tunaqashul a'mal, akan dibincang akan amalan kita, ditanya akan hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Kemudian lepas bentang amalan, kita akan ada satu proses yang Allah Ta'ala panggil dengan nama hisab. Hisab ialah maknanya hitung. Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tak hitung pun tak apa, dia tahu dah. Yang ni baik, yang ni tidak baik. Orang ni rekod dia macam ni. Katalah, hamba nama Saibun. Rekod hamba ni sudah pun ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan tahu dah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala hisab benda ni supaya Allah Ta'ala nak hamba dia merasai satu keadilan dan puas hati kepada apa yang dia tengok sendiri. Nanti tuan-tuan akan tengok hadis berikutnya yang menyebut tentang pertimbangan amalan ini, dan manusia mengakui akan kebenaran Allah Ta'ala walaupun dia kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara keadilan Allah, Allah menghisap akan apa yang dibuat oleh setiap daripada hamba. Tidak sama di antara orang yang buat amalan dan dekat dengan Allah juga dengan orang yang buat maksiat dan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sama-sama amalan, tetapi kita kena faham yang ni amalan baik, yang ni amalan yang buruk. Baik. Jadi cara menghitung itu berbeza mengikut amalan kita. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Allahumma rzuqna, rezekikanlah kami ya Allah. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisab. Ada orang yang diringankan pada hisab. Ada orang yang disusahkan hisab dia. Semua sekali Tuhan tanya. Ni berapa jenis manusia. Bila berdepan isu hisab ini, ada orang Tuhan bagi kat dia ni syurga tanpa hisab. Ada orang hisab yang begitu mudah. Ada orang kawan-kawan semua hisabnya begitu rumit dan begitu payah. Kita ambil golongan pertama. Golongan yang ke syurga tanpa hisab. Orang tak ikuti kuliah saya Al-Alamul Akhir ini, dia rugilah tuan-tuan sekalian. Ini motivasi kepada segala motivasi. Terima kasih sahabat-sahabat yang share dengan grup-grup yang lain supaya kita semua dapat faedah daripada kita beriman kepada hari akhirat ini. Ada satu golongan Allah Subhanahu wa taala berikan pada mereka masuk syurga tanpa hisab. Berapa bilangan mereka? Wahum sab'una alfan. Mereka ada seramai 70,000 orang. Itu umat yang paling bersih pada imannya, paling tinggi pada ketakwaannya, paling teguh pada kesabarannya, dan paling berani dalam jihadnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uridat alayya al-umamu bil mausimi, fara'aitu ummati fa'ajabatni kathratahum wa hay'atuhum qad mala'u as-sahla wal jabal." فقال يا محمد أرضيت؟ قال نعم أي ربي. قال ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب الذين لا يسترقون ولا يكتوون
Faqala Ukashatu ud'u Allah an yaj'alani minhum. Faqala sallallahu alaihi wasallam Allahumma ij'alhu minhum. Thumma qala rajulun akhar ud'u Allah an yaj'alani minhum. Qala sabaqaka biha Ukashah. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dibentangkan amalan umatku kepadaku, maka aku melihat sebahagian, aku melihat umatku ini, maka aku berasa kagum dengan ramainya mereka, dengan keadaan mereka yang memenuhi segala ruang. Lalu dikatakan faqala ya Muhammadu aradita, dikatakan wahai Muhammad, adakah kamu redha? Qala na'am ay rabbi, ya wahai Tuhanku, aku redha wahai Allah. Qala wa ma'aha, Nabi Tuhan kata, ma'aha ula, bersama umatmu yang ramai ini, sab'una alfan, ada 70,000 yang masuk syurga bighairi hisabin, yang masuk syurga dengan tidak dihitung akan amalannya. Yang di antara sifat mereka itu la yastarquna wa la yaktawun. Mereka antara sifat dia, dia tidak berubat kalau mereka ni sakit. Antara sifat mereka. Faqala Ukashah, kata seorang sahabat Nabi namanya Sayyidina Ukashah radhiyallahu anhu, ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadikan nama di kalangan mereka. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah Ukashah di kalangan mereka. Jadi Ukashah boleh syurga tanpa hisab. Bangkit lagi seorang laki-laki yang lain, dia berkata, wa qala rajulun akhar ud'u Allah ay yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah supaya Allah Ta'ala jadikan saya di kalangan orang yang dapat syurga tanpa hisab. Qala, kata Nabi, sabaqaka biha Ukashah, permintaan kamu itu telah didahului oleh permintaan Ukashah. Syahid daripada hadis ini ialah ada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang mendapat syurga tanpa hisab pada hari akhirat kelak. Ini satu golongan. Golongan yang kedua ialah golongan yang diringankan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisab juga tapi ringan hisabnya. Ada orang dihisab oleh Allah dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Tanpa ada perbincangan, tanpa menghalusi benda itu, hanya dibentangkan amalan kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala lepaskan mereka dan mereka boleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innallaha yudni al-mu'min fayad'u alaihi kanafahu wa yasturuhu fayaqulu ata'rifu dhanba kadha, ata'rifu dhanba kadha, fayaqulu na'am ay rabbi, hatta idza qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak, qala Allahu satartuha 'alayka fid dunya wa ana aghfiruha lakal yawm, fayu'ti kitaba hasanatihi. Muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim. Allah Subhanahu wa taala menghampiri orang mukmin ini pada hari akhirat, maka diletakkan pada dia tu tutupannya. Tuhan pun katalah kepada orang mukmin ini, mengingat tak muat dosa ni sekian-sekian, mengingat tak muat dosa ni sekian-sekian. Kata hamba ini, na'am, ya Allah, hamba ingat ni dosa hamba. Apabila hamba itu ikrarkan dengan dosa dia, dan dia pun tengok, sudah dah aku hari ni, aku akan rugi dah, aku akan masuk neraka dah, air rusi dah dia ni. Tuhan tanya dosa mengingat ke tak sekian-sekian. Qala Allahu, lalu Allah Ta'ala berkata, satartuha 'alaika fid dunya, aku tutupkan ia dosa ini daripada kamu sewaktu kamu hidup di alam dunia,
dunia buat dosa ni tak ada orang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yawm. Hari ini kata Allah, aku ampunkan bagi kamu. Dosa ni mu buat dulu, tak ada orang tahu. Hari ni pula aku ampunkan dosa kamu. Fayu'ti kitab hasanatihi, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang ni akan buku amalan dia. Ambillah ni buku amalanmu. Jadi kita sebagai seorang hamba, hendaklah kita berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala ringankan hisab kita. Doanya berbunyi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kita ulangi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisabkanlah aku ya Allah di alam dunia ini dengan hisab yang begitu mudah. Seperti mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ba'd salati, Allahumma hasibni hisaban yasira. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucap dalam solatnya, apa dia ucap? Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, ya Tuhanku, hisabkanlah aku di hari akhirat kelak dengan hisab yang begitu mudah. Falamma sarafa qultu ya Nabi Allah mal hisabul yasir. Selepas Nabi selesai sembahyang semua, Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah dia hisab yang mudah itu? Lagu mana cara hisab yang mudah ya Rasulullah?" Qala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayanzura fi kitabihi fayatajawazu anhu." Allah Taala melihat pada buku amalan kita, kitab amalan kita, fayatajawaza anhu, maka Allah Taala maafkan kesalahan kita, maka orang ni akan dapat masuk syurga Allah Taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala meringankan akan hisab kita dan melayani kita di hari akhirat dengan kemaafan daripada Allah dan kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga ialah orang yang disusahkan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dirumitkan hisabnya oleh Allah. Kenapa? Sebab dosa yang dia buat. Setiap dosa yang dia buat itu, ada golongan yang ketiga, akan dibincang oleh Allah, dihalusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tidak sembahyang? Contoh, kenapa kamu tak keluarkan zakat? Bapa mu keluar zakat tak kira malik? Bapa mu semaya tidak sempurna? Bapa mu deraka kepada kedua orang tua kamu? Bapa kamu ceroboh hak-hak hamba-Ku yang lain? Ini semua soalan-soalan yang menakutkan kita, menyebabkan kita akan disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat amalan ni kawan-kawan, ada taksirnya. Tahu taksir? Taksir maknanya ada kurangnya. Ni kita kena ingat molek. Misalnya kita semaya, ni mesti kita duk beruzlah di rumah kita. Musim coronavirus di rumah kita. Kita sembahyang ni kadang-kadang kita pakai baju panah. Betul, sos semaya baju panah kain sarung. Tapi comel kada. Ini benda taksir, benda mengurangi. Pakaian kita semaya, bacaan kita semaya, perbuatan kita semaya, sepenuh kehendak semaya kita tu. Tu kita bimbang, takut Tuhan tanya. Waktu pakai comel lah tuan-tuan. Kita pakai pakaian nak semaya ni kalau boleh lah. Lepas semaya tu kata nak pergi nikah, tergamuk kita pergi akad nikah baju semaya kita tu. Tu baru comel. Kena pakai baju Melayu ke, pakai jubah ke, pakai baju hak comel-comel untuk menghadap Allah. Wa'lamu annakum biyadillah. Ketahuilah wahai semua kawan-kawanku, sahabat-sahabatku sekalian, bahawa kamu di saat kamu semaya tu, kamu sedang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita bimbang, takut-takut Tuhan tanya. Bapa mu tak semaya, bapa mu semaya tak sempurna, mu baca lagu mana, mu buat lagu mana. Sama dengan zakat kita. Keluarkan zakat dengan baik.
mak ayah kita, kita kena hormati, tak boleh deraka kepada kedua orang tua kita. Hak-hak hamba Tuhan yang lain, walaupun dia tu orang bukan Islam sekalipun, ada hak yang mesti kita kena tunaikan. Ini semua Tuhan akan tanya. Bila Tuhan tanya, ada orang lepas, ada orang tak lepas. Inilah yang kita bimbang. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Laisa ahadun yuhasabu yawmal qiyamati illa halak." فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس قد قال الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة يوم القيامة إلا عذبه. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dia kata, Nabi kita bersabda, tidakkah seseorang yang dihisab itu oleh Allah dia akan binasa, akan musnah? Aisyah kata, ya Rasulullah, tidakkah Tuhan berfirman, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang yang diberikan buku amalan dia dengan tangan kanan, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, orang ini akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang begitu mudah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innama zalikal ard, Nabi kata itu adalah pembentangan amalan, dan tidak ada siapa yang dibincang, dihisab akan amalannya itu kecuali dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mohon pada Allah supaya Allah taala hisab kita hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah ya Tuhanku, hisabkanlah aku ini ya Allah akan hisab yang mudah. Dan dia golongan yang keempat, ada orang yang keempat ini, golongan terakhir pada pagi ini, ada orang golongan keempat, mayatulu hisabuhum, orang yang dihisab dengan tempoh yang begitu lama dia kena cara di hadapan Allah. Pasal apa? Bisababi kathratiz zunubi wa 'idhamiha, sebab dia ni banyak sangat dosa yang dia buat dan besar sangat dosa dia buat atas dunia. Ada belaka dia maya dok, puasa dok, zakat dok, minum arak pun dok, minum arak, minum zina pun zina, gamal lucuh pun tengok. Habis barang dia buat atas dunia ni, banyak Tuhan hisab dia. Ataupun kerana dia ni sentiasa hidup di atas dunia ni, kata ulama, sentiasa ia buat maksiat pada Allah Azza wa Jalla, sentiasa ia sahur buat maksiat di hadapan orang ramai. Ini semua ni orang yang akan dihisab dengan begitu lama. Kita bimbang, kadang-kadang kita rasa kita buat benda ni ikhlas dah pada Allah, tapi di sebalik kita orang kita ikhlas, ada niat yang tersirat. Ini kita bimbang. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati alaih rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta istushhidtu qala kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqalu huwa jari'un faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Contohnya ialah orang yang pertama dihisab oleh Allah ialah di antaranya orang yang mati syahid. Orang yang syahid, perang tapi syahid. Kemudian dia syahid. Tuhan tanya dia, apa kamu buat? Ya Allah, aku berperang sehingga aku mati syahid. Tuhan kata, belawak. Mu perang bukan mu nak syahid di jalan Allah. Mu perang supaya dikatakan pada kamu, kamu seorang yang berani. Kamu ni, oh hebat dia tu perang. Untuk dikatakan riak pada manusia lain, maka orang ni diseret ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah contoh yang kedua, warajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Quran. Seorang laki-laki yang belajar ilmu, dia mengajar pula pada orang lain, dia baca Quran pula sedap, dibawa pergi pada hari akhirat, ditanyakan nikmat itu, apa kamu buat? Dia pun jawab, aku belajar ya Allah, aku mengajar pada orang, aku baca,
Al-Quran, supaya aku baca Al-Quran. Qala, kata Allah, kadzabta, tak betul kamu, walakinnaka, tapi kamu ini, kamu belajar membaca Quran supaya kamu dikatakan kamu seorang yang qari'un, orang yang sedap, untuk orang yang sedap membaca Al-Quran. Faqad qila, dikatakan pada dia, heretlah ia ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jugalah contoh yang ketiga Nabi kita bagi, warajulun wassa'allahu alaihi wa a'tahu min asnafil mal. Ada orang, kata Nabi, yang diberikan oleh Allah harta yang banyak, dibawa nikmat ini padanya. Tuhan tanya dia, apa kamu buat dengan harta kamu? Qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfiqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, aku tak jumpa satu jalan yang baik sekali semua aku sedekah belaka, ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu, walakinnaka, tapi kamu buat benda ni supaya dikatakan kamu seorang yang pemurah. Faqad qila, maka dikatakan pada dia, kemudian diseretlah ia itu atas wajahnya dan dicampakkan ia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tuan-tuan sekalian, beberapa golongan manusia bila berdepan dengan hisab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak. Ada orang dihisab dengan begitu mudah, ada orang tidak dihisab oleh Allah Ta'ala, orang diterus ke syurga. Golongan yang kedua dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hisab yang mudah. Ada orang dihisab oleh Allah Ta'ala hisab yang begitu payah. Dan ada orang yang dihisab oleh Allah dengan hisab yang begitu lama sebab dosa dia terlalu banyak. Oleh yang demikian, kita hiduplah di atas dunia ini mengikut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita harap mudah-mudahan kawan-kawan dikasih semua, kita harap pertama kita boleh syurga tanpa hisab. Yang kedua, kalau tak boleh tanpa hisab, kita nak Allahumma hasibni hisaban yasiran. Ya Allah, ya Tuhanku, hisablah apa yang aku buat atas dunia ini hisaban yasiran, dengan hisab yang begitu mudah pada hari akhirat kelak. Insya-Allah tuan-tuan, pada pagi esok kita akan sambung lagi bicara kita bab hisab ini. Bagaimana cara Allah menghisab seseorang hamba? Tuhan kira lagu mana amalan kita ni. Ini kaedah Allah Subhanahu wa ta'ala mengira akan apa yang dibuat oleh hamba ini dengan beberapa kaedah seperti mana disebutkan oleh para alim ulama kita dalam kitab-kitab mereka. Depan saya ni ada 5 kaedah yang disebutkan oleh para alim ulama. Insya-Allah kita akan bincang pada esok hari dalam kuliah subuh saya pada esok hari. Insya-Allah tuan-tuan share lah kepada sahabat-sahabat sekalian supaya mereka dapat manfaat dan saya mendapat pahala daripada apa yang kita buat pada pagi ini. Kitab ini sungguh menarik untuk motivasi kita, dan awal kitab ni saya telah baca dalam kuliah mingguan saya di Masjid Al-Muhammadi Kota Baru pada setiap malam Rabu. Jadi kalaulah kita telah tamat coronavirus ini, kuarantin kita tamat, kalau kuliah tak bermula lagi di masjid, kita akan terus membacanya. Kalau kuliah bermula, kita akan bertemu pada siri yang berikutnya insya-Allah. Tapi ikutilah kuliah ini pada setiap pagi di musim kita kuarantin. Kita bincang masalah akhirat kita, mudah-mudahan motivasi untuk kita sekalian insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li ahli baitina wa li usulina wa li furu'ina wa liman yantasibu ilayna wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hasibna hisaban yasiran ya rabbal alamin.
Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim waghfir lana wa liwalidina wal hadirin wal ghaibin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal waba'. Allahumma irfa' 'anna al-balaa'a wal waba'. Allahumma ihfazna wa ihfaz ma ma'ana wa sallimna wa sallim ma ma'ana wa ballighna wa balligh ma ma'ana innaka ala kulli shay'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi awladina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah untuk kami akan anak-anak kami, dan janganlah Engkau mudaratkan mereka. Taufikkanlah anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang baik dan saleh, yang menjadi saham akhirat kami. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami akan kebaikan mereka. Allahumma ja'alna wa ahlina min ahli kitabillah. Ya Allah, jadikanlah kami dan anak-anak kami di kalangan ahli kitab Allah, yang akan membantu kami di hari yang tidak ada manfaatnya harta dan juga anak pinak. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami di kalangan ahli kitab suci-Mu Al-Quran, yang mendapat keistimewaan daripada-Mu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami bencana coronavirus ini pada diri kami, pada keluarga kami, kampung kami, negeri kami, negara kami, ya Allah, dan dunia ini seluruhnya, agar kami dapat menyambut bulan Ramadan dengan penuh keceriaan dan beribadah kepada-Mu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bertemu dalam siri kuliah tafsir Al-Quran pada malam ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.